Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah sungguh meriah keadaannya, tak kira di mana sahaja kita berada. Alhamdulillah termasuklah di studio ini. Untuk hari ini Tanyalah Ustaz, kita bawakan satu perkara yang berbeza tetapi sebenarnya sangat dekat dengan kita. Tanyalah Ustaz, Norma Baharu. Dan seperti mana kita sedia maklum, hari ini merupakan Hari Raya yang ketiga. Masih lagi belum terlambat bagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, dan insya-Allah mudah-mudahan walaupun dalam keadaan kehidupan norma baharu, suasana pun baharu. Sebelum ni boleh beraya ke sana kemari, ketupat orang sana, ketupat rumah sini. Hari ini satu rumah ajalah, di rumah kita sendiri. Tapi tak apa, insya-Allah mudah-mudahan kemeriahan itu dapat kita teruskan. Dan hari ini saya Da'i Hadari temankan anda, di mana hari ini kita akan bicarakan, kita akan sembang-sembangkan satu topik yang sangat istimewa pada hari ini, iaitu agama atas talian. Apa tu? Yang pentingnya insya-Allah bukan saya yang huraikan, dan topik hari ini kita akan bawakan perbincangannya bersama dengan dua orang tetamu kita di studio. Tetapi sebelum itu, untuk sama-sama kita nampakkan bagaimana apakah itu agama atas talian, jom sama-sama kita saksikan bingkisan yang disediakan oleh pihak produksi. Jom sama-sama kita saksikan. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat yang telah dikenakan ataupun yang telah dikuatkuasakan sebenarnya banyak menimbulkan kesan yang lain kesannya kepada kita. Paling penting, corak kehidupan kita juga agak berbeza, terutamanya hari ini sehinggakan ke hari ini, Hari Raya, memang betul ada kesan-kesan yang sebenarnya lain daripada yang lain. Namun, perbincangan kita hari ini kita akan fokuskan kepada agama atas talian. Dan hari ini, di mana kita sangat bertuah pada pagi raya Aidilfitri yang ketiga ini, dalam kemeriahan ini kita sama-sama tambah ilmu bersama dengan saya di studio, yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, pensyarah kanan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan bersama juga dengan beliau menemani saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar, merupakan pendakwah bebas. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat Datuk? Baik. Alhamdulillah. Ya, raya kenalah sihat. Masih kena sihat. Ya, walaupun tak ke mana Datuk ya. Dan Ustaz, macam mana raya berbeza kali ni? Alhamdulillah kita raya kat rumah ya. InsyaAllah studio pun boleh juga. Yelah. Mudah-mudahan. Kalau orang lain je Datuk macam kita ada orang rumah ya. Macam orang tu bujang je ya. InsyaAllah. Dengan syafaat Tanyalah Ustaz akan dapat. InsyaAllah. Berkat. Okey, itu insyaAllah kita akan tanyakan sekejap lagi lah berkaitan dengan mungkin nikah atas online, nikah online pun ada juga, kita akan bicarakan kejap lagi. Tetapi mungkin Al-Fadhil Datuk, kita lihat norma kehidupan ataupun kehidupan norma baharu ni sebenarnya ia agak luar biasa berbanding dengan kehidupan sebelum ni. Tambahan pula apa yang menarik dalam kelainan itu, segala-galanya atas talian, termasuk perkongsian ilmu agama. Yang mana saya yakin Datuk sendiri pun pernah lakukannya sebelum ini dan banyak manfaat dikongsikan. Jadi sebagai mukadimah, bagaimana kita melihat, adakah ia sesuatu yang positif atau ada negatif yang kita kena jaga? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rakan-rakan, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Kenapa? Sebab masa itu adalah emas. Masa itu sangat penting.
masa itu kalau tak dijaga, ia akan hilang dan akan merugikan hidup kita. Betul. Jadi oleh sebab itu, bila kita melibatkan masa ini, tak lain dan tak bukan, kita perlu memanfaatkan masa yang ada, termasuklah dalam menuntut ilmu. Ni di zaman PKP ni, banyak perkara telah berubah. Ya. Dulu kita mengajar face to face, muka ke muka. Betul. Lidah ke lidah pula dah. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Mulut ke mulut. Ya, Bahasa betul. Arab apa ni, lisan min lisan ila lisan. Daripada lidah ke lidah. Ya. Tapi dalam bahasa Melayu kita panggil mulut ke mulut. Kita menyampaikan daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut. Di masjid dan surau, ya? Orang dengar. Ya. Orang boleh bertanya, orang boleh tengok. Tetapi semua hari ini sudah berlaku atas talian. Saya kat universiti, untuk semester ni saja, sampai bulan 9, semua atas talian. Masya Allah. Hatta peperiksaan tidak ada bersemuka. Sebab kita nak pastikan pelajar-pelajar tidak terbabit ataupun tidak terjebak dengan COVID-19. Kita ikut arahan kerajaan dan KPT juga sangat prihatin dalam isu ini. Akhirnya tidak ada peperiksaan atas bersemuka, tetapi dia dilakukan secara atas talian. Jadi dalam hal ini, bila kita melakukan pelajaran secara online, ya, atas talian, ada baik dan buruknya. Pertama, mungkin dengan pelajaran secara atas talian ini akan menyebabkan kita terlalu gairah. Yang akhirnya kita terlupa untuk merujuk baik dan buruk. Betul atau salah? Yang sahih atau tidak? Ya, fakta atau auta. Jadi oleh sebab itu kita kena berhati-hati. Bila kita belajar secara online ni, ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi kita yang bijak ini perlulah membezakan antara baik dan buruk. Wallahu alam. Baik, itu dia fakta atau auta. Itu yang pentingnya untuk kita ambil berat, Dato', ya. Bukan sewenang-wenangnya kita berkongsi. Dan itu kita khawatirkan akan memberi kesan negatif pula kepada apa yang sepatutnya positif, iaitu penggunaan teknologi dalam menyebarkan agama ataupun dakwah itu sendiri. Cumanya, kita nak tanya jugalah kepada Al-Fadhil Ustaz Fuad. Baiklah, jika kita lihatkan apa yang Datuk sebutkan tadi, tentang bagaimana fakta atau auta tu, itu yang kita risaukan tu. Cumanya dari sudut pandang Islam itu sendiri, bagaimana berkaitan agama atas talian ini, perkongsian melalui teknologi ini, apakah sebenarnya ia dibolehkan dalam Islam? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih yang hadari. Juga yang dihormati Profesor Badia Datuk Dr. Izhar, dan kepada semua para penonton yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan barakah insya-Allah. Jadi apabila kita merujuk kepada perintah ataupun apa yang kita lakukan pada hari ini, para penonton sekalian, pastinya hari ini semua orang sibuk dengan pengajian. Ada orang belajar menggunakan pelbagai jenis aplikasi. Persoalannya, bagaimana pulakah pengajian agama disebarkan ataupun diaturkan dalam keadaan begitu? Asalnya pertama sekali, Allahumma salli ala Muhammad, dalam urusan pengajian al-awwal kita perlukan kepada muallim, iaitu kita perlukan kepada orang yang pengajarnya itu. Jadi kalau kita nak tengok siapakah pengajarnya itu, sebagai orang yang melakukan transisi ilmu di antara satu orang kepada orang yang lain, rujukannya adalah Al-Fatir pada ayat yang ke-28. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka pada ketika itu sebagian ulama tafsir ketika mana melihat ayat ini, kita tidak hanya, Allah SWT tidak hanya menggunakan kalimah alim sahaja, tetapi yang diletakkan pada kita itu adalah yakhsha, iaitu ketakutan. Bermaksud, kalaulah kita melakukan pengajian dengan online ataupun siapa guru yang berada di hadapan kita tersebut, pastikan ilmu yang dipunya oleh guru itu membawa kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada fakta lah. Ya, kepada fakta, dan dia jujur, maka dia ikhlas. Macam Prof sebut tadi, dia membawa rujukannya yang baik dan memberi kesan khususnya. Dan bukan itu saja, kalau kita rujuk kepada beberapa kalam para alim ulama yang disebutkan sebagai huwa ittisalu bil qalbi muhammad jiddan, kata Al-Habib Omar Al-Hafiz, dia kata ketika mana mensyarahkan masalah ini, yang paling penting ittisalu bil qalbi. Bermaksud gurunya itu dengan apa yang nak disampaikan itu, kita berhubung di antara satu sama lain. So barulah nak kata pengajian itu barakah dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. InsyaAllah.
keberkatan itu hadir apabila yang memberikan ilmu itu sentiasa ada bersama dengan muallim dan mencedok ilmu dan menyebarkan apa yang disebutkan sebagai fakta yang sahih. Itu dia. Baiklah, kita juga di samping kita bersama dengan Datuk dan juga Al-Fadhil Ustaz, sebenarnya kita nak bawakan soalan daripada penonton kita juga. Dan kita sangat bertuah pagi raya ni dah ada dah soalan ni Okey, di Facebook Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Di musim Perintah Kawalan Pergerakan ni, semuanya maklumat hanya di hujung jari yang mana cintakan agama, berlumba-lumba menggali ilmu dan cari majlis-majlis ilmu atas talian. Ada juga yang sibuk membuat parodi bergantung pada minat masing-masing. Tetapi yang tak eloknya, segelintir yang menggelar diri mereka kononnya golongan bijaksana ataupun bijak pandai agama saling tuduh-menuduh sehingga jadi kes mahkamah. Ini situasi yang tak sepatutnya berlakulah. Ini satu tauladan yang tidak baik dan boleh beri pandangan yang negatif pada kesucian agama Islam. Mohon pandangan Ustaz tentang perkara ini. Jadi mungkin sama ada Datuk ataupun Ustaz nak menjawab. Datuk, silakan. Dia dalam isu ini apabila kita menghadapi situasi fitnah akhir zaman, tak lain dan tak bukan, kita akan berdepan dengan pelbagai tomahan. Tomahan ini mungkin secara berdepan, mungkin akan berlaku secara online, macam yang kita lihat hari ini. Hari ini sudah pula kalau kita lihat bila buka Instagram, Facebook, Masya Allah, macam-macam. Ya, yang bertudung tak bertudung, yang berkopiah, yang berjanggut, tak kisah siapa pun akan membuat satu perbuatan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat kita dan tidak sesuai pula dengan adat orang Melayu Islam. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, kena berhati-hati kerana itu adalah fitnah. Fitnah di akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita buat sesuatu benda yang bercanggah dengan adat, bercanggah dengan syariat, ya, maka akan timbullah komen-komen yang tidak baik. Akan timbullah orang kata apa, pandangan dan persepsi yang berbeza daripada masyarakat. Sebab orang tengok, ia terbuka. Semua orang boleh komen, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh bagi pandangan. Akhirnya kita tak marah. Bila kita marah, kita pula mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak sepatutnya. Akhirnya membawa kepada perbalahan. Bila bawa pada perbalahan, itu yang saya katakan tadi. Akan bawa kepada mana? Fitnah. Dan akhirnya saman menyaman berlaku. Bila saman menyaman berlaku, tidakkah itu merugikan kita orang Islam? Oleh sebab itu, dia baliklah kepada ilmu. Kenapa kita tidak gunakan media sosial, tak gunakan laman sosial, tidak gunakan segala orang kata apa, benda-benda yang baik ini untuk tujuan menyebarkan dakwah? Betul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita lihat, macam saya alhamdulillah saya ada Instagram, saya ada Facebook. Saya cuba gunakan yang terbaik. Bila kita letak gambar-gambar, contoh gambar ni kadang-kadang saya letak gambar monyet je. Betul. Gambar monyet boleh mencecah like. Kadang-kadang mencecah 80,000 tau. Monyet. Famous monyet tu. Jangan. Monyet dia bisik kat dia TikTok tau. Benda lain yang bercakap tapi monyet dia duduk kat telinga tuan dia. Zakat dah bayar. Oh ya, saya tonton tu. 80,000 kau bayangkan. Tapi kalau Tok Guru bercakap bayarlah zakat. Zakat itu wajib. Zakat itu kalau tak dibayar akan tergantung amalan kita. Dapat 1,000. Kau bayang, beruk cakap, monyet cakap boleh setah 80,000, ustaz cakap 1,000. Apa masalah kita ni? Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, kita sepatutnya kena gunakan sebaik-baik mungkin. Selagi mana benda tu bawa benda yang baik, teruskan. Kita sebar dan sebar. Tekan like dapat pahala. Tekan like dapat pahala. Apatah lagi kita komen yang baik-baik, dapat pahala. Jadi kalau lah tuan-tuan dan puan, kalau kita gunakan benda ni pada tempat yang betul, alhamdulillah kita akan beruntung. Dunia buntung, akhirat pun buntung. Jadi mungkin Ustaz setuju dengan kenyataan saya. Yang ditekankan oleh penonton kita tadi yang bertanyakan soalan itu, saya yakin sepatutnya ilmuwan itu kena menggunakan hikmah dalam menyebarkan agama. Betul. Baik, itu dia. Baik, ada satu lagi soalan yang cantik juga daripada Puan Mar di WhatsApp.
Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Salam Syawal. Alhamdulillah. Ini kalau dapat beraya ni kan seronok. Katanya, pada zaman kini, ramai yang belajar agama atas talian. Soalan saya, bolehkah kita belajar agama 100% melalui talian jika hati was-was dan terdetik? Benarkah dia ni seorang guru agama? Sekarang semua benda di hujung jari online sahaja. Kadang tu diletakkan namanya Ustaz, buat live, InsyaAllah. ke terus menjadi ikutan. Adakah ia wajar, Ustaz? Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya kata Ibnu Mubarak ni ada satu kaedah yang digunakan menyentap hati kita semua. Walaupun ada beberapa pandangan orang terhadap sandaran ilmu ataupun sanad, tetapi ketika mana Allah Ibnu Mubarak ni dia sebut apa dia? Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Dia kata kalau tanpalah engkau punya sandaran, tanpa kau punya ada guru, tanpa kau punya ada ikutan, maka engkau ini akan cakap dengan apa yang kau nak, dengan apa yang kita nak. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, saya rasa permulaan kita pada hari ini belajar di internet, kita ikut kadang-kadang tonton guru ataupun para doktor yang kita itu sebagai asas saja ataupun mukaddimah saja. Lepas daripada situ kita kena juga pergi ke masjid. Betul. Begitu juga dengan Tanyalah Ustaz ini, mungkin penyemarak saja Profesor. Hanya setakat penyemarak saja. Setelah itu pergi ke masjid, mungkin kita boleh bertalaqi bersama dengan guru kita. Kalau kita nak kata jangan sangat belajar pakai internet, jangan ambil apa-apa ilmu daripada apa-apa cabang sekalipun, maka kita dah tak tepat dengan satu pandangan yang lebih baik, iaitu ma la yu'khuzu kullu la yutriku kulluhu. Kalau kita tak boleh nak ambil semua ilmu, maka jangan kita tinggalkan semua. Oleh kerana itu para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan bab akidah, dalam urusan bab fikih, kalau boleh itu biarlah kita ada guru yang kita bersama dengannya, selesa dengannya dan bertalaqi dengannya dan bersesuai dengan pengamalan dan juga nazar-nazar para alim ulama khususnya di negara ini. Itu dia. Mungkin juga memang benar dia Datuk dan Ustaz ya. Siapa pun adalah dai, akan tetapi ilmu yang disampaikan itu perlu tepat, berkait terutama sekali bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah ya Datuk ya. Dia Ustaz ya. Insya-Allah. Baiklah, kepada para penonton, ini baru sedikit. Banyak lagi kita akan kongsikan. Ambil semua kuih raya, jom sama-sama letak depan TV. Kerana apa? Selepas ini ada sambungan lagi. Terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz. Norma Baharu kembali selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya, selamat Hari Raya. Tak kira di mana sahaja anda berada. Terima kasih terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Saya Da'i Hadari. Masa lagi kita bincangkan, kita sembang-sembangkan pagi raya yang ketiga ini, agama atas talian, bersama dengan dua orang tetamu kita, Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar dan juga Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Dan sebenarnya Datuk dan Ustaz, kita tidak sahaja berada di sini tiga orang. Kita bawakan juga kepada para penonton yang mana kita sangat bertuah pagi ini seorang insan, guru kita semua yang banyak juga berkongsi ilmu atas talian ni. Jadi kita nak tanya juga kepada beliau dan kita sangat bertuah Al-Fadil Ustaz Roslan Muhammad bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Itulah. Selamat Hari Raya. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Macam berpakat kita hijau ni bercerita ni. Apa dia Ustaz? Berpakat baju hijau ni pagi ni. Itulah macam berpakat pula ya. Itulah dikatakan sebagai kimia tu. Okey. Baik. Baik Ustaz, jika dilihatkan jika sebelum ini sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, Ustaz banyak berkongsi ilmu bersama dengan para penonton, terutamanya pengikut-pengikut Ustaz lah. Jadi kita nak tanyalah di awal ini, bagaimana terdetiknya idea ataupun tercetusnya idea Ustaz untuk berkongsi secara atas talian ni? Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi kepada semua rakan-rakan di pentas. Ucapkan selamat Aidilfitri dan kepada seluruh para penonton luar sana. Kullu 'am wa antum bikhair. Mudah-mudahan kita selamat. Amin, amin, rabbal alamin. Sebenarnya dalam isu
media sosial maya dalam kesempatan PKP ini. Pertama, saya tak banyak sangat, tapi tiap hari lah. Ya, tiap hari, semenjak 18 bulan, tiap hari saya berita langsung. Yang pertama sekali saya merasakan bahawa ilmu wajib disampaikan. Yang kedua, pengajian wajib diteruskan. Sebab ini merupakan kesinambungan. Bila mana masjid sudah tak dapat diadakan ceramah, surau pun tak ada ceramah. Sedangkan kita ada suatu saluran yang penting dalam masyarakat, itu alam maya. Jadi mengapa tidak kita guna kesempatan itu? Tambahan pula, ada setengah pihak di masjid-masjid menyarankan. Ustaz, dia kata, kalaulah kami tak dengar suara ustaz di masjid, apa kata suara ustaz di alam maya? Saya kata, saya pun terasa ini kebaran semasa je lah. Yang pertama, yang keduanya, kita kena ingat bahawa dalam apa situasi sekalipun, ya, Datuk Izzah nampak senyum saja tu ya. Okey. Dalam segala sekalipun, saya yakin percaya bahawa kita mesti menggunakan semaksimal mungkin alam maya ini. Para ustaz kena ambil channel. Sebab ini merupakan saluran dakwah kita. Ya. Jadi saya fikir ini satu di antara langkah bijak lah. Macam saya seorang bukan seorang. Ramai bahkan Datuk Izzah sendiri saya tahu. Beliau pun banyak mengadakan secara langsung. Jadi dengan itu saya rasa apa yang penting adalah ceramah ataupun ilmu wajib disampaikan dan di sana ada pendengar sedia mendengar. Kalau mereka di rumah. Di rumah tak ada tempat lain. Jadi mereka sedia mendengar dan saya tengok bila saya live kan, kadang-kadang penonton taklah ramai, ribuan lah. Tapi Izzahar beratus ribu ya. Sallallahualaihi. Ya, baik Ustaz. Saya suka dengan apa yang Ustaz lakukan ini. Mungkin ia juga menjadi pencetus kepada dai-dai yang lain, doa yang lain, para pendakwah di luar sana untuk mengikuti apa yang Ustaz lakukan ini. Cuma mungkin dalam kita berkongsi Ustaz, terutamanya Ustaz, bagaimana kita tanya sambutan yang diterima oleh mungkin pengikut-pengikut Ustaz dan juga masyarakat. Bagaimana sambutan tu Ustaz? Saya percaya Ustaz Dai Habari, bila kita mengadakan lintas langsung FB Live, IG Live ini, penonton lebih ramai daripada kita di masjid. Kalau boleh ramai di masjid, mungkin ada 100 orang. Bila kita live FB, dia kadang-kadang menjangkau 10,000 views. Masya Allah. Bahkan bertambah 20,000 views. Jadi, menunjuk kepada kita penerimaan masyarakat. Masyarakat yang keduanya, mereka nak pada ilmu. Hari ini masyarakat sudah sedar tentang kepentingan ilmu, maka dia mendengar. Mereka boleh buka di saluran FB, IG untuk dengar apa si ilmu disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa dengan situasi macam ini, kita buka ruang sebenarnya. Saya selepas ini, saya nak cadangkan para ustaz kita pun yang dah buat biasa FB Live ini, lepas daripada musim PKP ini pun, kalau dah selesai isu COVID-19, kita nak cari jalan juga. Supaya hal ini tidak terhenti setakat itu. Saya duk rancang tengok sekarang ni. Macam mana nak atur program live ini. Sekarang apa? Kalau kita buat di masjid, fokus di masjid. Bila kita live, seluruh negara, bahkan dunia. Ya. Saya seronok bila ada kawan-kawan yang berkata, Ustaz, kawan saya di Brazil dengar, kawan saya di Belgium dengar, kawan saya di Sweden dengar. Jadi menonton. Jadi ini satu rezeki lah pada kita untuk menyebarluaskan dakwah kita insya-Allah. Baik Ustaz. Satu lagi Ustaz. Mengikut apa yang Ustaz kongsikan ini, saya yakin ia merupakan satu potensi yang besarlah untuk kita sampaikan dakwah terutamanya sehingga ke peringkat global. Cumanya satu soalan cepu emas Ustaz Roslan, sebagai seorang pendakwah apabila dalam tempoh PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita ada cara yang lain. Bagaimana? Lebih puas berkongsi di masjid atau surau ataupun secara atas talian? Bagaimana Ustaz? Dia dah bagi kepuasan itu saya ingat dua-dua. Atas talian pun puas, Facebook. Yang penting keikhlasan kita. Kita nak menyampaikan hasrat masyarakat ramai. Hari ini bila pihak masjid tak bolehkan ceramah, mereka kontak kita. Ustaz, kita nak Ustaz ambil 3 masa untuk online. Jadi bermakna kepuasan datang. Tetapi kalau kita bercakap dalam keadaan memandang skrin saja memanglah tak berapa puas. Audio lepas, tapi yang penting keikhlasan kita. Ya. Saya rasa itu di antara apa yang kita harapkan. Yang penting ini adalah peluang kita untuk terus berdakwah, menyatakan sekadar apa yang kita miliki. Baik, itu dia. Baik, terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad kerana sudi berkongsi dengan kita semua. InsyaAllah. Jangan lupa sampaikan salam kepada semua keluarga. Selamat Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah. Saya ucap selamat raya kepada semua masyarakat Malaysia dan khas kepada Hadari, Alhamdulillah, Fuad dan Datuk Izzah. Amin. InsyaAllah jumpa lagi ya Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, itu dia. Datuk,
dan juga Ustaz, jika kita lihat kata kunci yang terakhir pesanan daripada Ustaz Roslan menyatakan keikhlasan itu. Sebenarnya keikhlasan itu sangat sukar untuk kita dapat, untuk kita peroleh. Bagi mungkin sedikitlah Dato' ya, keikhlasan sebagai seorang yang berdakwah melalui media sosial, kadang-kadang itu mungkin ada melihat kepada berapa view yang mampu untuk diraih. Adakah ia wajar ataupun tidak kisah berapa view asalkan sampaikan sahaja? Dia pertama kita kena ingat dua perkara yang berbeza. Satu niat atau keikhlasan. Yang kedua view. Ya. Keikhlasan kita tidak boleh nak nilai dan kita tidak boleh nak mempertikaikan keikhlasan seseorang sebab perkara itu adalah milik Betul. Allah Subhanahu Wa Taala yang lahir daripada seseorang Dalam hati. dia. Jadi kita tak boleh nak petikai. Dia ni ikhlas tak ikhlas hanya Allah saja yang tahu. Masya Allah. Itu hebatnya kuasa ikhlas. Jadi kita anggap semua orang yang berdakwah itu mempunyai keikhlasan. Nombor dua, dari sudut views ataupun kita lihat berapa ramai yang tengok. Yang menonton tu. Yang menonton. Itu kita boleh nilai. Kita mahu kualiti. Yeah. Kita mahu kuantiti. Dua-dua kita nak. Dua-dua kita nak. Dalam kita berdakwah, kita nak followers. Kita nak bila ramai followers, ramailah orang yang akan mendengar dan melihat dan akan share. Betul. Tapi kalau kata tidak ada, bermaksud kita perlu memperbaiki kelemahan-kelemahan penyampaian. Kita perlu melihat apa kelemahan kita sampai orang tak suka dengar kita ceramah. Masya Allah. Apa puncanya bila kita bagi pandangan, bagi kata-kata hikmah, orang tak berapa nak ingat dan orang tak boleh nak hafal. Ini menunjukkan bahawa kita ada kelemahan. Maka itu boleh dinilai dan boleh diperbaiki. Manakala followers, kita kena ada KPI. Kita kena kejar, kena ada target mungkin daripada 20,000 kepada 30,000, 40,000, 50,000. Contoh macam tanyalah Ustaz. Ya, setiap pagi bila live saja macam kebiasaan saya selalu saya tengok dalam Facebook saya tak kurang daripada 60,000. Masya Allah. Untuk pagi itu. Lepas tu dia orang akan tengok dia akan mencecah sampai ratusan ribu. Jadi maknanya itu adalah KPI. Tak ada masalah. Maksudnya ia jadi satu sudut di mana kita ambil kesempatan untuk refleksi kita juga, diri kita juga Ustaz ya, untuk menilai kembali bagaimana penyampaian kita. Itu juga adalah satu kemahiran Ustaz yang kita perlu asah untuk menyebarkan dakwah itu. Cumanya Ustaz Fuad, kita ada satu soalan yang cantik juga, Saziatul Siddiq di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana untuk menarik atau memupuk anak-anak muda yang menggunakan media massa, majoritinya dipelopori oleh anak muda. Betul juga, kadang aplikasi yang kita tak tahu pun dia orang tahu, Datuk ya. Agar membuat mereka ini mencintai ilmu agama atas talian. Kemudian yang kedua, bagaimana kaedah agama atas talian untuk memainkan peranan agar Islam adalah agama yang terunggul di seluruh segenap dunia. Yang pertama tentang anak muda, yang keduanya tentang mungkin yang kedua itu Datuk boleh jawabkan macam mana kita nak menjadikan agama Islam itu terunggul di segenap dunia. Okey, silakan. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Pertama sekali, ketika mana kita dah mula untuk ajak ramai di kalangan anak-anak muda kita ni, syabab ini, untuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melihat kepada wakil mereka ni semua sebenarnya memang banyak dekat Instagram, banyak dekat Facebook. Kat surau je tak apa nak banyak Ustaz. Kat surau je tak apa nak banyak. Tempat lain, kat tempat itu dia banyak. Jadi sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Saya kalau di Instagram saya guna title Ustaz Semangat ada kat situ. Supaya Allahumma salli untuk pastikan bahawa kita nak tarik mereka. Sebab apa? Hari ini saya nak bagi tahu para pendakwah, saingan kita sebenarnya bukan di antara kita. Saingan kita orang yang nak sebarkan kebaikan dengan orang yang tengah menyebarkan keburukan. Mohon maaf, kadang-kadang ada anak dara orang menari 300,000, 400,000, naik keadaan tersebut. Sebab itu saya nak bagi tahu, Allahumma salli ala Muhammad, kalau tidaklah kita ini orang yang masuk dan memecahkan melakukan sesuatu, buat program-program dakwah yang berkesan, yang menarik, bila orang tengok rasa suka dekat kita, selain daripada tengok handsome-nya muka Datuk, contoh kan, selain tengok macam tu kan, dia tengok juga kontennya bagus, sampai kepada hati, buatkan hati itu masuk ke dalam jiwa kita. Apa pun yang paling penting, nahnu kita ini pada hari ini adalah menghukum sesuatu perkara tersebut dengan pastikan manfaat itu tetap tersebarkan. Jangan sampai kalau kita mungkin nak menyendiri ataupun uzlah, aku tinggalkan benda ini, sebab kalau aku tinggalkan benda ini mungkin syaz ataupun wahan, benda-benda ini benda-benda yang lara. Boleh
boleh jadi benda itu lara. Betul. Kerana media ini diibaratkan pisau. Kalau kita gunakan ianya untuk kebaikan, ia akan membelah. Tapi kalau kita gunakan ianya untuk keburukan, ia akan membunuh. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, kita kena pastikan anak-anak muda kita ni terselamat. Dan nasihat saya kepada ibu dan ayah, anda masih ada hak khususnya untuk kanak-kanak ataupun remaja bawah 18 tahun, semak handphone mereka. Siapakah yang mereka follow? Siapakah yang mereka ikut? Kita takut nanti mereka mengidolakan orang yang tak sepatutnya, pada akhirnya memberikan natijah yang buruk dan yang hadari. Kita takut juga golongan etis dan golongan yang anti-Islam kini banyak menyebarkan perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah anak muda zaman sekarang. Jadi teruskan apa yang kita lakukan, pendakwah-pendakwah semua, insya-Allah. Cumanya soalan tadi Datuk, bagaimana saya suka ambil tadi apa yang dikongsikan oleh Ustaz Roslan, bagaimana antara penontonnya sehingga sampai melangkaui di luar negara. Maksudnya potensi besar. Bagaimana Datuk kita nak jadikan Islam itu dipelopori sehingga unggul di peringkat dunia? Silakan. Betul. Itu sebabnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Masya-Allah. Sepatutnya kita kena letakkan Islam itu paling tinggi. Program Islam mesti tinggi. Mesti tinggi. Ni tak. Bila TikTok dia tinggi. Nah. Lepas tu apa lagi? Saya pun dah tak tahulah. Macam saya tengok kadang-kadang saya tergelak seorang-seorang tau. Kata alamak ai budak-budak ni apa benda lah. Bukan Ustaz. Bukan. Kadang bukan budak-budak ni, mak budak pun. Main dengan sondeknya. Tengah-tengah main tu suami masuk. Berubah tu semua. Itu namanya slow motion. Tengah-tengah main tu suami masuk. Ui, balai jadi. Allah, nampak sangat yang kita ni, tuan-tuan dan puan, sampai ke situ begini. Sepatutnya kita kena ada KPI. Kita kena letak bahawa setiap program Islam itu boleh dapat followers yang tinggi dan boleh diterima ramai. Jadi oleh sebab itu, para pendakwah kena kreatif. Nabi SAW, kenapa orang suka tengok pada Nabi? Kenapa Allah bagi? Ini kita balik kepada sejarah Nabi ni. Kita tengok kepada syama'ir Rasul. Tengok kepada kepribadian Nabi. Kita tengok kenapa Nabi SAW ni Allah bagi dia wangi. Peluh Nabi tu wangi. Dahlah wangi. Dahlah peluh Nabi tu wangi. Kemudian benda yang paling Nabi suka adalah minyak wangi. Masya-Allah. Tengok satu. Nombor dua, Nabi ini sentiasa bersiwak. Siwak itu sunnah Nabi. Nabi suka bersiwak. Kenapa siwak? Sebab Nabi akan berdepan dengan orang. Betul. Nampak tak? Betul. Wangi sebab nak berdepan dengan orang. Kalau bau ketiak, kalau pendakwah bau, ya Allah, hai, masin. Bau bawang. Bau bawang apa. Jadi orang pun tak suka tengok. Nombor tiga, Nabi SAW, dia akan pakai pakaian yang paling cantik dia ada. Kalau nak pergi ke masjid, kalau dia nak berdakwah, dia ada pakaian dia ada haibah, ada aura dia. Ya. Kenapa benda ini ada? Sebab Nabi nak tunjukkan bahawa Islam tu hebat. Bila perang, Nabi ada baju perang. Dia ada baju perang. Baju perang ini digunakan untuk perang. Bila Nabi berada di medan perang, orang bukan Islam ni tengok, ini hebat ni Muhammad ni. Muhammad ni bukan calang-calang orang. Sehingga kan Abu Qahafah rambut dia putih nak pergi perang, Nabi SAW minta pergi hitamkan rambut Abu Qahafah. Allahu Akbar. Sebab apa? Nak bagi nampak haibah, kekuatan bila kita perang. Itu juga kita dalam dakwah. Kita nak bagi orang tengok kenapa artis-artis dia orang ni ada pakaian dia, dia ada gaya dia tersendiri sebab dia nak tarik orang. Sama juga macam pendakwah. Dia kena ada, selain daripada ilmu, dia kena ada kekemasan. Maksudnya kena ada tarikan yang lain. Ya, dia kena ada tarikan, dia ada kekemasan. Contoh, macam guru kita Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia ada pakaian dia. Orang suka tengok dia punya program. Sama juga macam Ustaz Azhar Idrus. Kenapa ribuan orang, puluhan ribu, ratusan ribu orang boleh tengok. Sebab kalau kita pergi jumpa dia, dia sangat kemas. Dia bukan main baju tak gosok, tak. Janggut dia kemas, pakaian dia kemas. Kalau kita jumpa Datuk Dr. Harundin, kemas. Semua orang-orang yang kemas, yang mempunyai follower yang ramai. Jadi benda macam ni kita kena ambil perhatian, baru nampak Islam itu hebat. Ya, jangan kita pandang enteng Datuk dan Ustaz ya, kerana penampilan kita juga yang mana akan menarik minat orang untuk dekat kepada ilmu agama. Bukan dekat pada kita, tetapi dekat pada ilmu agama. Itu sangat penting Datuk ya. Insya-Allah. Dan sebenarnya saya pun terikut juga Datuk. Dulu inspirasi saya tengok Datuk lah pakai beg cantik. Saya pun dah beli dah. Alhamdulillah, beg raya. Jadi kepada anda semua, nantikan selepas ini banyak lagi kita akan kongsikan. Terus duduk di depan kaca TV sambil nak beraya tu di rumah kan, tak pergi mana-mana kan. Terus setia Tanyalah Ustaz Norma Baharu kembali selepas ini.
Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza bersama dengan pakar-pakar ataupun ahli panel yang berbeza, di mana topik yang berbeza satu sahaja tujuannya yang sama, iaitu menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada semua. Itulah Tanyalah Ustaz, dan hari ini Tanyalah Ustaz Norma Bahru bersama dengan saya Da'i Hadari, dan kita bincangkan tentang agama atas talian. Kita sangat beruntung juga Al-Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dan juga Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar bersama dengan kita. Dan kita akan terus sambung ya Datuk dan juga Ustaz. Cumanya kali ini kita bawakan seorang lagi individu yang aktif ketika musim ataupun ketika Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Beliau sentiasa berkongsi ilmu di atas talian juga. Jadi kita nak selidik jugalah sedikit apa rahsianya. Kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya diucapkan. Macam mana raya ni Ustaz? Okey ke? Itulah, alhamdulillah okey. Prop tak ada ketupat ke tu? Tak ada Ustaz. Kejap lagi insya-Allah akan ada ketupat. Okey, baik. Yang pentingnya kami doakan Ustaz di pagi raya ni Ustaz bersama dengan keluarga insya-Allah dalam keadaan sihat dan meriah tu di sana, saya yakin insya-Allah. Cumanya Ustaz, dalam meriah kita ni kita nak bicarakan tentang agama atas talian. Kalau kita lihat bagaimana Ustaz, banyak yang Ustaz kongsikan bersama dengan para penonton sebelum ni di media sosial. Cumanya kita nak tanyalah sebagai seorang ilmuwan, bagaimana belajar agama di atas talian ni. Ada penceramah ataupun ada orang yang berkongsi ini kadang-kadang tu tidak menjaga adab. Kadang-kadang tu bahasa pun agak kasar, tidak sesuai untuk semua peringkat golongan, peringkat umur menontonnya. Jadi macam mana Ustaz? Apa komen Ustaz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adinda saya Da'i Hadari, Ustaz Fuad, Profesor Madya, Dr. Izhar Arif, jiran saya tu, dan semualah rakan-rakan ambil kesempatan ini mengucapkan salam Idul Fitri, kullu am wa antum bi khair. Dan sebenarnya Da'i Hadari, saya kira kita panel-panel kita telah pun ataupun akan lebih mengupas lebih lebih mendalam lagi tentang isu ini. Cuma apa yang kita nak ambil kesempatan ni ialah sekarang ni dunia media ataupun dunia tanpa sepadan sekarang ni, ilmu sudah tidak lagi bersifat eksklusif dah. Dia dah jadi semua orang dah boleh dapat ilmu tu. Kalau dulu mungkin tertutup, hanya yang pergi masjid saja, hanya yang mungkin duduk di tempat-tempat tertentu saja. Tapi sekarang ilmu tu dapat dicapai oleh semua orang, hatta kalau tengah masak di dapur sekalipun dia boleh dapat mencapai ilmu tersebut. Sebab itu kalau kita tengok Da'i Hadari sekarang ini, kalau kita tak bercakap soal internet sekalipun, TV yang ada di seluruh dunia sekarang ni ada kurang lebih 20,000 stesen TV, yang kalau dekat Amerika saja ada kurang lebih 1,673 stesen, dan 83 stesen TV digunakan untuk tujuan keagamaan. Jadi bagi kita di Malaysia amat rugi kalau kita tak memanfaatkan peluang ini. Malah telefon pun banyak jumlahnya. Sekitar tahun 2010 awal dulu, jumlah telefon ada 33,250,177 biji. Padahal waktu tu rakyat Malaysia baru 28 juta orang. Ramai handphone pada orang. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak memanfaatkan teknologi yang sedia ada. Cumanya bila dah ada pula teknologi, lambakan teknologi gadget ni semua dimanfaatkan dengan pelbagai jalan. Salah satunya penyampaian ilmu. Dan ilmu ini dia mesti disampaikan dengan adab. Sebab itu kalau kita tengok alim ulama dulu mengarang, menulis kitab berkait dengan adab ni terlalu banyak. Imam Bukhari menghimpunkan 250 hadis tentang adab. Ada Adabul Mufrad dan banyak lagi. Ataupun Imam Baihaqi Al-Adabun Nabawi, adab para nabi. Kemudian Imam Abu Daud juga menghimpunkan 500 hadis tentang adab. Jadi adab di sini bukan seorang anak murid kepada gurunya saja. Guru pun kena ada adab. Di alam maya, penyampaian ilmu juga mesti ada adab. Dia kalau jerkah tengking ni subjektif. Tengok juga kalau cerita tentang neraka, tentang azab, tentang perlakuan songsang, takkan nak cakap lembut-lembut. Dia mesti kena nada tu, dia punya tone dia. You know tone? The tone dia tu kena bagi sesuai dengan nada dan mesej yang nak disampaikan. Janganlah jahat. Jangan buat jahat lagu tu pakai dah buat. Dia kena nada tu kena tegah,
kena garang. Cuma bagi saya unsur maki, mencarut, sebut benda dalam seluar ni semua tak betul. Bagi saya seorang penceramah, seorang ilmuwan, maki hamun, hatta dia tak bersetuju dengan satu puak, satu golongan ni pun jangan sampai maki hamun ni semua tak boleh. Sebab kita ada kedengaran juga yang penyampai ilmu tu yang begitu. Jadi kita tak setuju sebab orang yang menuntut ilmu ni dia bukan semata-mata nakkan ilmu, tapi dia nak juga menuntut adab. Gitu. Maksudnya tambahan kita pula adalah mungkin sebagai contoh Ustaz Ilyas, Datuk juga Ustaz Fuad juga merupakan ikon. Jadi perlulah mengutamakan adab, betul ya? Ustaz Ilyas ya. Okey. Dan insya-Allah juga itu ada pesanan untuk kita semua. Cumanya Ustaz Ilyas, ada persepsi negatif yang pernah wujud dan mungkin ada juga yang masih wujud menyatakan sebenarnya menuntut ilmu secara atas talian ni boleh merosakkan akidah. Adakah ia boleh pakai pandangan tersebut? Saya nampak begini, ada tiga perkara. Yang pertama sekali ialah sama ada menuntut ilmu di atas talian ataupun sama ada tanpa talian, ilmu ini mesti dituntut dengan ramai guru. Sebagai contoh, kalau kita lihat guru-guru yang hebat dalam dunia ni, termasuklah tokoh tafsir Ibnu Katsir sendiri. Ibnu Katsir guru dia ramai. Ibnu Taimiyah, Al-Mizzi, Az-Zahabi, Ibnu Syahna, Al-Fazari. Ini antara guru-guru dia ramai. Supaya apa? Supaya dia tidak jadi orang yang taksub. Guru mesti ramai. Mungkin saat lagi pagi dia tengok live daripada Ustaz Da'i Fuad. Saat lagi petang lagi dia tengok Ustaz Datuk Izhar Arif pula. Jadi nampak tak kepelbagaian di situ, baru kita akan bersifat berlapang dada. Saya puji sangat Datuk Izhar, selalu sangat dia buat live tu, dan ni puji ada makna ni. Jadi bagus Datuk dia buat live. Lepas tu Da'i Fuad, golongan sasaran yang saya perhatikan dia banyak golongan muda. Jadi orang muda ni kadang dia segan nak tanya ustaz-ustaz yang berumur macam Datuk Izhar. Jadi dia tanyalah Da'i Fuad. Jadi sangat sesuai. Kita ni ada pendekatan golongan masing-masing, golongan sasaran kita. Jadi yang pertamanya ialah ramaikan guru. Okey. Yang keduanya ialah dalam setiap guru ataupun tokoh-tokoh ilmuwan yang kita nak tadah ilmu menerusi maya ini dengannya ataupun talian ini, saya kira satu panduan perlu dipegang, iaitu disebutkan ialah la tajlisu 'inda kulli 'alimin illa alladhi yad'ukum minal khamsi ila al khamsi. Janganlah engkau duduk dalam satu majlis yang mana majlis tersebut seorang guru itu dia tak mampu nak boleh bawa engkau daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Secara ringkaslah. Salah satunya disebutkan minasyaki ilal yaqin, daripada syak kepada yakin. Maknanya kalau kita sebelum ni kita dah faham dah satu isu, tapi bila menengok dia punya penyampaian tadi, makin orang patut biar tahu jangan keliru. Dia biar keliru jangan tahu. La ilaha illallah. Ataupun minat takabur ila tawaddu', daripada takabur, daripada sombong jadi tawaddu'. Daripada adawah ila nasihat, daripada nak bermusuh jadi kepada berbaik-baik. Minar riya ila ikhlas, daripada riya kepada ataupun nak menunjuk kepada ikhlas, dan daripada minar raubati ila zuhud, daripada tamak kepada zuhud. Itu tanda guru yang baik. Sebab itu yang kedua. Maknanya kita kena tengok juga guru ni dia punya kecenderungan tu dia nak bawa kita ke arah mana. Makin dengar kuliah dia menjadikan kita makin sombong, makin takabur, something wrong. Ataupun fahaman-fahaman yang pelik sangat pun kita nak kena pastikan. Dan yang ketiganya ialah dari sudut tauliah. Tauliah ni pun satu benda yang penting. Walaupun ada setengah orang tak setuju, dia kata ini menyekat penyampaian agama, dakwah lah. Tapi lebih memandang ke arah positif, iaitu dengan adanya tauliah ini membuatkan kita masyarakat lebih yakin, kita lebih jelas untuk nak duduk dan mendengar penyampaian guru-guru ni, kerana ia selaras seperti kehendak sama ada pihak JAKIM maupun Jabatan Agama Negeri, supaya tidak lari dari sudut akidah, dari sudut syariat yang sepatutnya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dari
Itu dia. Ramaikan guru, panduan perlu dipegang dan satu lagi tauliah. Al-Fadhil Ustaz ya. Masya Allah, itu dia antara yang saya sempat catat dan insya Allah mudah-mudahan kita semua faham. Dan, satu pesanan daripada Al-Fadhil Ustaz Ilyas yang sebaya dengan Ustaz Fuad. Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz Ilyas. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sampaikan salam kepada keluarga. Ya baik, insya-Allah. Okey, assalamualaikum Ustaz. Okey, baik. Jika kita lihat ya Datuk dan Ustaz ya, bagaimana dalam pesanan yang disampaikan oleh Ustaz Ilyas ini sebenarnya begitu memang kita perlu pegang, ramaikan guru, panduan perlu dipegang supaya kita tidak jauh tersasar daripada tujuan kita, objektif kita iaitu berdakwah ya. Jadi cumanya satu soalan yang kita nak tanyakan kepada Datuk dan juga Ustaz daripada Mazni Hasan soalan ini. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, da'i serta kru yang terlibat. Ini berkaitan dengan belajar lah. Belajar agama atas talian memang banyak kebaikannya. Sahih? Dengan cara ini, ilmu agama dapat disebar luaskan tanpa had. Semua golongan pun mendapat manfaatnya. Soalan saya, jika pengajian agama atas talian terlalu meluas disebarkan, apakah ada kesan-kesan buruknya seperti majlis ilmu di masjid kurang mendapat sambutan? Mungkin selepas inilah dalam skop selepas PKP mungkin, serta menjadi faktor orang ramai malas untuk menjejakkan kaki ke masjid. Online je lah katanya. Bukankah ini amat merisaukan kita semua? Mungkin Datuk? Saya melihat bahawa kita tidak boleh nak pukalkan hukum itu kat situ. Bermaksud kita kena pastikan bahawa dengan adanya laman sosial, dengan adanya ilmu di atas talian akan membantu kita untuk mencari ustaz-ustaz tersebut. Kenapa dulu sehingga hari ini televisyen memainkan peranan? Ya. Ya, masih lagi wujud. Bila orang tengok kita kat dalam TV, dia nak sangat kita datang ke masjid dia. Dia nak sangat kita datang ke surau dia. Sampaikan jadual penuh sampai akhir tahun. Ya. Alhamdulillah lah jadual ni kalau tak kerana COVID ni, jadual padat sampai tahun depan. Ya, jadi mak nak bagi tahu kenapa dia orang minat kat kita, kenapa dia nak tengok kita, sebab dia tengok kita dalam di atas talian, di alam maya lah. Ya. Maksudnya dia tengok kat televisyen, alam maya dan sebagainya. Media, ya? Jadikan kita ni kena menggalakkan orang, ini antara taktik untuk menarik orang datang kepada majlis ilmu. Kita kena mempunyai kaedah bagi orang dengar kita punya ceramah dan biar mereka ini follow kita. Bila mereka follow, kita akan buat program-program di masjid ataupun di kawasan-kawasan perumahan mereka yang akan menyebabkan mereka akan turun ke masjid dan turut serta di dalam majlis ilmu. Ini cukup bagus. Jadi kita gunakan dua elemen ini untuk memastikan masjid dan surau dan tempat-tempat ilmu penuh. Jadi maksudnya ia adalah sebagai medium ataupun sekadar satu tempat yang mana berada di tengah yang mana untuk menarik orang pergi ke masjid atau surau. Ya. Ustaz? Dia sebenarnya satu alat yang sangat penting untuk kita pakai sehingga kan dengan ni kalau soalan tadi kita tengok dia dah mula merebakkan perkara dengan baik. Tapi cuba kita tengok hari ini Ustaz, bila cabaran yang berlaku bukan sahaja sama ada penceramah yang bertauliah ini dia tersebar, tapi hari ini yang tak ada tauliah pun dia boleh nak buka apa lapangan yang dia nak bawa dan dia boleh nak pergi ke mana dia nak pergi. Sebab itu pada hari ini kata-kata ulama, kata Syekh Badaruddin mantan mufti Kedah, antara perkara yang paling penting adalah memelihara institusi masjid, surau dan sebagainya. Boleh kita nak pergi kepada banyak tanpa border pengajian kita pada hari ini. Betul. Tapi pastikan bahawa ianya akhirnya membawa kepada natijah yang terjaga. Sebab masya-Allah tabarakallah hari ini orang si nak bermujadalah saja, sikit-sikit berjidal Ustaz. Orang kata ultimate 7 kali pergi usrah dah pandai keluar fatwa. Orang dah belajar tinggi-tinggi pun tak keluar fatwa, tapi dia kata ayat dia mudah aja. Ustaz cakap macam ni, ustaz saya cakap lain. Itu satu. Yang kedua, kalau dia tanya fatwa, profesor biasa untuk jawab fatwa, ada tak pandangan yang paling ringan? Biasa dia akan tanya macam tu Ustaz. So dalam keadaan tersebut memudahkannya. Jadi dalam keadaan ini Allahumma salli ala Muhammad, sama ada yang kita ini menyebarkan agama dengan konsep yang benar, pemahaman yang benar, dan begitu juga perlu sebenarnya ada analisis terhadap gerakan-gerakan yang menggunakan apa pun aplikasi pada hari ini, termasuk al-mustashrik iaitu orientalis yang menggunakan semua aplikasi media sosial hari ini juga untuk menarik sokongan terhadap mereka. Ya, itu dia. Tak salah untuk kita gunakan teknologi untuk menyebarluaskan dakwah, akan tetapi jangan lupa ganjaran ke rumah Allah itu sangat-sangat tinggi, terutamanya solat jika secara berjemaah, secara di masjid
digandakan pahala 27 lipat kali ganda. Itu dia. InsyaAllah banyak lagi kita akan kongsikan. Terus setia bersama dengan kami di Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Raya dengan kami pagi ini. Kembali selepas ini. Ya, minta mak kuih sepotong. Ya, saya mahu makan kenyang perut kosong. Macam mana tu? Dan kembali bersama Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Dan saya Da'i Hadari. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz hari ini kita bicarakan agama atas talian bersama yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dan juga Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar. Dan terima kasih kepada anda semua kerana terus setia bersama kami. Walaupun pagi raya, ialah tak ke mana-mana kan? Tonton kami. InsyaAllah banyak manfaatnya. Dan kita terus perbincangan kita kali ini, Datuk dan juga Ustaz. Kita bersama dengan juga seorang insan yang banyak perkongsian ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni dikuatkuasakan. Walaupun tak ke Masjid Surau, banyak juga beliau kongsikan di media sosial. Jadi kita sangat bertuah bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Jeffrey Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Da'i Azhari? Alhamdulillah sihat. Selamat Raya Ustaz. Oh, selamat raya. Saya pakai merah ni. Itulah merah. Okey, baik. Di mana tu Ustaz? Beraya di mana? Di rumah ya? Rayanya di madrasah lah. Di madrasah lah. Di Kedah. InsyaAllah. Okey Ustaz. PKP di situ. Betul Ustaz. InsyaAllah segalanya dipermudahkan. Cumanya Ustaz, hari ini kita bincangkan agama atas talian. Jadi kita nak tanya Ustaz Jafri lah. Bagaimana antara kebaikan yang diperoleh bila kita belajar agama, terutamanya Al-Quran dan juga mendengar ceramah menerusi talian atau media sosial ni. Apa kebaikannya Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adik Hadari dan semua penonton Tanyalah Ustaz, kita sedang berada dalam mood raya. Ada anda Datuk Dr. Izhar pun ada ya? Ya betul. Al-Quran juga, masya-Allah. Sayyidina Muhammad. Oh, ni sahabat lama. Merah matching hari ni. Tokok ya. Itulah. Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad. Walau macam mana keadaan sekalipun, Sayyidina Muhammad, menuntut ilmu ini tetap kita teruskan, subhanallah, dan kita melihat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak-pihak masjid, pihak surau, bahkan para asatizah sendiri yang memberikan komitmen untuk menyampaikan ilmu walaupun duduk dalam keadaan ber-PKP ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi walaupun dalam keadaan kita menuntut ilmu secara dalam talian ini, insya-Allah tetap mendapat manfaatnya. Ilmu tetap akan sallallahu alaihi Muhammad mendapat ada menjadi manfaat kepada orang yang mendengar. Sallallahu alaihi Muhammad, sama ada orang yang menyampaikan bahkan kepada orang yang mendengar, insya-Allah ilmu itu tetap dapat dimanfaatkan. Cumanya sallallahu alaihi Muhammad berbezalah dalam keadaan kalau kita duduk di dalam masjid dan kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Nah, keberkatan majlis itu sendiri, sallallahu alaihi Muhammad, ada kelebihan dan ada keberkatannya tersendiri. Namun tetap sallallahu alaihi Muhammad, kalau kita mengikuti kuliah-kuliah secara online, mengikuti secara sallallahu alaihi Muhammad yang kita lakukan sekarang dalam tempoh PKP ini, pasti insya-Allah ada manfaat yang akan diperolehi juga. Maka tak akan jadi sia-sia insya-Allah. InsyaAllah. Baik Ustaz, cantik apa yang Ustaz sampaikan itu, ada manfaatnya. Cuma Ustaz, saya suka jika ada satu soalan yang mewakili para penonton. Bagaimana Ustaz, jika dilihatkan kepada apa yang dilakukan ini, mungkin ada sesetengah golongan sahaja yang boleh menontonnya, iaitu yang ada akses ke laman sosial, mungkin ada kemampuan, ada telefon bimbit atau komputer bimbit. Bagaimana mungkin ada sesetengah golongan pula yang tak boleh nak mengikutinya. Bagaimana pandangan Ustaz? Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Saya melihat macam ni, sallallahu alaihi wasallam. Bila kita duduk dalam masjid, kita duduk di dalam masjid ataupun duduk dalam rumah, ada duduk dalam kuliah-kuliah pengajian di masjid-masjid, sallallahu alaihi wasallam. Jumlah yang mampu untuk menghadiri nak dibandingkan dengan apabila kita melakukan kuliah secara online. Saya tengok macam Datuk Dr. Izhar sendiri bila dia buat kuliah, masya-Allah, ratusan ribu orang yang tertengok tu, sallallahu alaihi wasallam. Kan kita Ustaz, jadi jangkauan masyarakat yang mampu untuk melihat dan mengambil pengajaran dan mengambil ilmu daripada kuliah secara online ini lebih luas, bahkan boleh sampai mencecah keluar negara. Tadi sallallahu alaihi wasallam kita sempat buat juga kuliah-kuliah secara online dalam tempoh-tempoh masa sedikit yang melihatnya daripada Chennai, India, yang melihatnya daripada Australia, subhanallah. Jadi saya melihat subhanallah manfaat ilmu ini lebih luas.
lebih luas. Mungkin dalam keadaan Salih Alaihi Wasallam tempoh waktu kita di luar daripada PKP, kita mengadakan kuliah-kuliah di masjid, manfaat ilmu itu hanya tersebar daripada kalangan orang di qaryah tersebut sahaja. Itu pun yang hadir ke masjid. Tetapi dalam tempoh yang begini, kita melihat bahawa Salih Alaihi Wasallam jangkauan ilmu ini lebih luas. Dan manfaat itu dapat diambil dengan lebih baik lagi subhanallah Salih Alaihi Wasallam. Dan mungkin orang-orang yang agak veteran, yang kurang arif tentang media sosial dan sebagainya, daripada pengalaman saya, subhanallah, saya sama ada makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik ini sendiri sudah mula belajar macam mana cara untuk dia tengok video-video ini. Bahkan ada di kalangan dia pun, saya lihat yang anak-anak dia sendiri yang provide kemudahan-kemudahan itu kepada ibu dan ayah dia, supaya ibu dan ayah dia dapat masih dapat mengikuti kuliah-kuliah walaupun dalam keadaan Salih Alaihi Muhammad kalau sebelum ni dia sangat kurang arif dari segi macam mana nak tengok kuliah online dan sebagainya. Mungkin itu kelebihan yang mungkin kita boleh kongsikan. Ya, tanyalah Ustaz pun dah ada secara langsung di Facebook juga, jadi memudahkan semua golongan ya Ustaz ya. Okey, cumanya Ustaz itu dari sudut penonton, dari sudut masyarakat. Macam mana pula katakanlah kalau saya ni pun nak cuba nak dibandingkan dengan Datuk Izhar, jauh lah ya follower yang menengoknya. Jadi saya ni pun orang tak kenal mana, kemudian saya nak ceramah pun tak pandai mana, sikit-sikit gitu je lah. Macam mana Ustaz? Adakah ia satu perkara yang mungkin menghadkan dakwah saya sebagai orang yang mungkin tidak ada nama ataupun sebagai seorang ilmuwan, bukan ilmuwan lah, saya baru nak menjadi orang, baru nak start. Macam mana tu Ustaz cabarannya? Allahumma salli alaihi, betul lah. Kita kalau nak banding dengan Dr. Izhar memang lagi kat bumi lah kan. Dia sedap juga kalau mendapat forum dengan Dr. Izhar ni. Itulah. Sedap kan. Jadi Salih Alaihi Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, kami pun Salih Alaihi Muhammad pada ketika PKP lah mula belajar nak macam mana nak guna Zoom dan macam mana nak guna Salih Alaihi Muhammad ni Hangout ni, Google Hangout lah, macam-macam teknologi macam-macam aplikasi ya. Belajar. Kita baru saja belajar Ustaz Ismail. Rupa-rupanya jangkauan Salih Alaihi Wasallam daripada sistem-sistem yang tersedia ni, masya-Allah, sangat hebat untuk kita manfaatkan dalam kita nak menyebarkan ilmu. Semua Ustaz Ismail ada mungkin di kampung-kampung ada ustaz-ustaz yang Salih sangat alim. Sangat alim. Dan duduk di kampung-kampung yang mengajar kitab fiqh yang lama, mengajar kitab-kitab tasawuf, mengajar nahwu sorf yang duduk di kampung-kampung yang mungkin tak mendapat jangkauan internet dan sebagainya. Apa yang saya cadangkan untuk dilakukan ialah anak-anak murid yang mempunyai teknologi ini, apa yang dia boleh buat? Dia mungkin dia rakamkan Salih Alaihi Muhammad dan dia bantu untuk dia menyebarkan video-video tersebut supaya mendapat manfaat kepada orang lain. Kami di madrasah sekalipun, di madrasah saya ni, kami ada kuliah-kuliah pengajian dan kami ada warga emas yang duduk di madrasah kami itu. Dan waktu PKP masing-masing terpaksa balik ke kampung masing-masing. Dan ini makcik-makcik, kita bincang ni, makcik umur 60, 70, 80 bahkan. Apa yang kami buat, kami masih mengadakan kuliah-kuliah harian secara online. Dan makcik-makcik ini boleh mengikut daripada rumah. Kita membuka kitab-kitab lama yang biasa kita gunakan waktu kita di madrasah. Jadi Ustaz Ismail, saya nak beritahu bahawa Ustaz Ismail, pada ketika ini bahkan yang tak reti pun dah mula belajar-belajar untuk buat. Dan Ustaz Ismail, kita bantu ustaz-ustaz yang agak veteran, yang kurang arif dalam teknologi macam ni, bahkan mungkin tidak ada sampai internet. Ada anak-anak muda ni yang mempunyai kelebihan ilmu itu, apa yang dia buat? Dia rakamkan, dia bantu untuk rekodkan dan sebagainya, kemudian disiarkan balik secara live dan sebagainya. Dia diikuti oleh pengikut-pengikut ataupun anak-anak murid dia yang memang duduk belajar dengan dia pada ketika tersebut. InsyaAllah, biiznillah, kita mengikuti norma baharu ini. Bukan setakat kita dalam keadaan kita dengan masyarakat, bahkan dalam ilmu juga kita mula menyesuaikan diri kita dengan norma-norma baharu ini, insyaAllah. Baik. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Jafri sudi bersama dengan kita pagi raya ketiga ni. InsyaAllah kalau ada kuih raya tu postlah ke sini. Terima kasih Ustaz sudi bersama dengan kami. Barakallah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, itu dia Ustaz Jafri, Datuk dan juga Ustaz ya. Baik, mungkin Datuk, saya terpanggil untuk bertanyakan satu soalan ini di mana Al-Fadhil Ustaz Jafri tadi ada sebut bagaimana potensi besar seorang ustaz itu untuk menyampaikan melalui secara atas talian ni, ilmu secara atas talian ni.
bagaimana penjenamaan? Mungkin seorang ustaz itu juga perlu ada caranya sendiri, penjenamaan dirinya sendiri, supaya dirinya sendiri bukan sekadar setiap perniagaan ada marketing atau pemasaran, tetapi ustaz itu juga perlu memasarkan dirinya bukan untuk keuntungan peribadi, tetapi untuk menyebarluaskan agama itu. Betul. Kalau kita lihat kepada fenomena Instagram yang mendapat letupan akibat letupan akibat ramai sangat yang follow, ia berpunca daripada bagaimana kita menggunakan orang kata apa, laman sosial itu ke arah kebaikan. Betul. Dengan kaedah yang sempoi tapi sampai. Itu penting. Itu sebabnya kalau kita lihat anak-anak muda yang boleh bercakap tentang agama apa semua kan, dia bercakap dengan santai. Betul. Mempunyai follower yang ramai. Sebab apa? Sebab orang boleh ingat apa yang dia cakap. Itu yang pertama. Yang kedua, nama. Penjenamaan nama itu penting, branding. Nabi menjenamakan balik Yasrib kepada Al-Madinah. Nak bagi dunia kenal Yasrib. Orang tak tahu Yasrib, tapi bila sebut Al-Madinah, dia satu perubahan daripada satu nama kepada nama yang lebih baik. Nampak tak? Daripada satu nama yang mungkin dulu tak terkenal sangat ataupun dikenali sebagai satu nama yang tempat yang orang tak suka, kepada satu nama yang baru yang nama Al-Madinah. Bandar, kan? Bandar baru begitu. Jadi dia akan menyebabkan perbezaan. Sama juga macam nama kita. Kalau nama saya panjang sangat ni kadang-kadang menyusahkan orang nak ingat. Dr. Mia. Lah kali kita pindahkan kepada Dr. Mia, semua makcik-makcik kenal. Makcik kan tengok, ni doktor bertukar dengan Said Nur Hisham. Itu selalu tu bertukar dengan Ustaz Said Nur Hisham. Saya kata tak makcik, itu bukan adik saya, bukan abang saya, dia kawan saya. Tak, makcik ingatkan kau ni Said. Sebab dia ingat tu Said kan mudah kan. Saya pun tukar nama. Ni 5 tahun yang lepas tukar nama Dr. Mia. Habis. Makcik yang sakit kat hospital. Mia ya betul makcik. Jangan tambah NG sudah. Miang dia. Tengok. Nampak benda tu memainkan peranan. Nama memainkan peranan. Bahkan kalau kita lihat kepada nama Nabi Muhammad SAW, sangat mudah. Ahmad. Saya min ba'di ismu Ahmad. Ahmad. Muhammad. Orang akan ingat. Al-Amin. Al-Amin tu dah dia punya gelaran. Tapi nama dia tu Muhammad. Satu dunia akan ingat Muhammad. Dan nama Muhammad juga salah satu nama yang kini sangat masyhur di sekitar di China dan juga di Eropah ketika ini. Ramai yang memilih nama Muhammad ketika revert ataupun kembali ke agama Islam. Subhanallah. Baik, cumanya mungkin satu soalan ini sesuai untuk Ustaz Fuad jawabkan. Daripada Imran Syakir di WhatsApp, katanya Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Salam Adil Fitri, maaf zahir dan batin. Sama jugalah salam Adil Fitri. Siapakah yang benar-benar layak menyampaikan dakwah melalui dalam talian? Perlukah berstatus seorang ustaz, da'i atau alim ulama? Mohon pencerahan ustaz, silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Seperti mana yang kita maklum tentang riwayat balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepada orang awam, kepada semua daripada kalangan kita berkenaan dengan walaupun sepotong ayat. Cuma dalam masalah ini, dakwah ini dia bukan tak khusus. Tetapi ianya juga bukan terlalu open untuk semua orang buat fatwa terhadapnya. Hari ini jadi masalah apabila satu badan autoriti yang kita tahu pandangan dalam agama ini terlalu banyak sehingga sebagai riwayat menyebutkan al-khilaf bainal ummatir rahmah. Sehingga kan setelah itu bagaimana kita nak menghargai untuk bagi biar badan berautoriti keluarkan pandangan, jabatan-jabatan agama negeri keluarkan pandangan. Tetapi bagi kita yang mungkin tiada tahap ataupun bukan kepakaran, kita cakap pada enjin kemampuan kita sahaja. Yang menjadi masalah pada hari ini, enjin kita adalah enjin motor kecil. Kita cakap macam enjin motorcar. So berdebum. Macam motorbot pun ada. Betul, macam motorbot pun ada. So, sebab itu saya kata jangan. Kadang-kadang kita motor kecil tetapi kita bercakap seperti mana kapal perang. Oleh kerana itu, kadang-kadang kita menghantar bom kepada tempat yang tak sepatutnya. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemampuan kita itu adalah kemampuan kita. Saya nak bagi tahu, ada orang kemampuan dia untuk bagi infak sedekah secara besar-besaran. Ada orang kemampuan dia bila ceramah orang suka dengar. Ada orang kemampuan dia ahli ilmuwan, akademik. So pada ketika itu bermainlah pada kadar kemampuan kita. Sebab agama ni kalau semua orang boleh bercakap ataupun semua orang boleh keluarkan fatwa, pada akhirnya akan berlaku kecelakaan
kecelaruan. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, nafa'na fi ulumi fi daraini amin ya rabbal alamin, dia keluar setelah mana diizinkan oleh Al-Imam Maliki rahimahullah atas izin gurunya. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kata pasal branding tadi, fil maklum, saya ustaz keluar daripada program dai. Jadi saya asalnya itu bergerak di situ sehingga ke hari ini Allah Taala pemudahkan. Tetapi permulaan tersebut menjadi satu ruang peluang kita amanah dengan nama tersebut. Dan kerana gelaran agama ini adalah satu amanah yang paling ditakuti. Mungkin kita rasa sedap ataupun selesa, tetapi itulah yang akan disoal oleh Allah SWT, dan berhati-hati dalam mengeluarkan pandangan sebab kadang-kadang ianya akan memberikan mudarat bukan untuk kita saja, bahkan orang awam, perpecahan dan sebagainya. Baik, insya-Allah. Dan saya tertarik juga, mungkin Datuk dan juga Ustaz sedia maklum dan para penonton juga, bagaimana sekarang ini ramai anak muda yang walaupun ialah mereka tidaklah bergelar seorang ustaz, tetapi mahir dalam melakukan video-video dan mana video dakwah yang sempoi, santai, seperti mana Datuk katakan tadi, banyak mendapat tontonan ramai. Alhamdulillah, itu juga sebagai dakwah, insya-Allah. Baiklah, kepada para penonton sekalian, insya-Allah sekejap lagi saya nak tanyakan kepada Datuk, adakah kita ini yang bukan tahu dalam bidang itu boleh bercakap dalam bidang itu? Cuma soalannya kejap lagi. Kita rehat dahulu, kita tinggal dahulu di TV3. InsyaAllah akan ada sambungan di TV9 selepas ini. Jadi kepada anda semua, terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Kembali di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, Tanyalah Ustaz Norma Baharu, dan hari ini hari raya ketiga. Terima kasih kerana terus setia dan menonton kami pada awal pagi ini. Alhamdulillah. Dan paling penting, Tanyalah Ustaz hari ini kita bawakan agama atas talian. Yelah, memang betul lah, walaupun hari ini hari raya Aidilfitri, tapi yang penting sekali yelah, seperti mana kita sedia maklum bahawasanya hari raya Aidilfitri kini kita selalu gambarkan ia sebagai hari kemenangan. Jadi jom sama-sama kita doakan mudah-mudahan kita menang dalam mengatasi ataupun menentang COVID-19 ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, kembali bersama dengan Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif dan Ustaz Ahmad Fuad. Cumanya mungkin di awal ni kita nak tanya terus sahaja daripada soalan penonton kita di Facebook ini. Oh, tapi sebelum tu ada soalan yang saya tinggalkan tadi bersama dengan para penonton. Datuk, boleh ke jika seseorang itu bidangnya lain tetapi cuba-cuba berjinak untuk bercakap dalam bidang fiqh sebagai contoh di media sosial, wajar atau tidak? Sebenarnya amanah dengan ilmu, kita sepatutnya bercakap apa yang kita tahu. Apabila kita bercakap sesuatu yang kita tak tahu, itu dinamakan dallu fa'dallu. Masya-Allah. Kita sesat lagi menyesatkan. Kita tak pandai baiki motor, kita baiki motor. Alamatnya wabillahi taufik. Itu yang naik atas bumbung tu. Kita tak biasa, orang kata apa, pegang kereta-kereta yang apa nama, yang elektronik. Tiba-tiba kita nak pegang tanpa belajar, rosak kereta. Masya-Allah. Tak bergerak, silap bulan. Yalah, tiba-tiba nak bawa Ferrari. Ferrari ni ada kaedah dia. Betul. Dia nak masuk macam mana. Itu yang tak biasa bawa. Yang ada kan berlaku dalam YouTube, kita tengok yang mana apa mungkin dia tak biasa kot. Baru mula kerja. Betul. Jadi dia panggil apa kalau dekat depan hotel tu? Dia jaga tu. Apa nama petugas? Valet. Valet. Kan bila sampai-sampai kan dia, orang kaya ni dia letak bagi kunci je. Lepas tu orang yang jaga tu dia akan bawa kereta tu pergi masuk parking. Dia mungkin tak biasa nak cakap tak tahu, malu. Dia tekan wabillahi taufik, naik atas tangga. Kereta naik atas tangga. Bang, itu kereta bukan kereta kecil-kecil bang, bukan made in Malaysia. Ini kereta buruk-buruk pun 1 juta. Jadi nak bagi tahu, kalau kereta, kalau pomen pun kita tak boleh buat benda yang kita tak tahu. Di luar sama bidangnya. juga dalam bidang agama.
Awak bukan dalam bidang akidah, jangan cakap bab akidah, bahaya. Silap bulan awak nak cakap tu lain, tapi menyebab bila awak cakap salah cakap, rupanya orang kata, oh tak rupanya. Jangan main-main. Kalau bab akidah, kalau bukan bidang, jangan bercakap macam saya. Saya tahu, saya belajar, tapi nak cakap sangat mendalam tentang akidah, ya, akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, secara mendalamnya. Itu saya tak pandai. Nak mendalami saya tak pandai. Tapi saya akan belajar. Saya akan dengar, saya tahu apa yang orang cakap. Bercakap tentang sifat 20. Saya tahu sebab saya belajar. Saya tahu apa itu sifat 20, apa kepentingannya ilmu sifat 20. Tapi kalau kita nak mengajar mendalam, itu susah sikit sebab bukan bidang saya. Bidang saya fiqh. So saya akan mendalami, tambah-tambah kalau ke universiti. Universiti dia bagi siap-siap lah. Kita kalau bidang fiqh aja. Betul. Jangan kacau bidang itu orang lain. pengkhususan bidang. Jangan daripada fiqh pergi ke bidang Quran. Itu itu bahaya. Walaupun pandai, tapi awak fokus. Fokus. Itu dipanggil disiplin ilmu. Sangat penting. Itu sebab jangan sekali-kali kita cuba untuk buat benda yang bukan bidang kita. Nanti kita akan menyesatkan orang. Baik, nasib baiklah hari itu saya ajar di media sosial Iqra. Alhamdulillah. Itu yang termampu Datuk. Okey, cumanya mungkin Ustaz Fuad boleh jawab soalan ini. Tadi berkisar tentang bidang ataupun pengkhususan pengajian. Betul. Ini tentang pahala pula. Ada sahabat kita Zaliha Haji Muhammad Nur bertanyakan di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru-kru yang bertugas. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Beliau bertanya, antara belajar agama atas talian dan belajar agama di masjid atau surau, yang manakah dituntut dalam Islam dan apakah pahalanya sama? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya ketika mana kita rujuk Al-Quran, Allah SWT jelas jawab benda ni dalam Al-Mujadalah. Dan Allah SWT kata dalam Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis. Majlis ni daripada awal katanya adalah jalasa. Kalau kita sebut jalasa yajlusu majlisun. Kalau kita tengok keadaan tersebut. Jadi jalasa ini ataupun julus bermaksudnya duduk. Cumanya kalau orang kata Ustaz, mana yang paling afdal? Pastilah ketika mana kita julusun dalam majlis bersama dengan guru-guru. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingat lagi kenangan ketika mana kami di Yaman dahulu, ketika mana pengajian, tiba-tiba nanti kita akan dihidangkan dengan syai, kita juga dihidangkan dengan kopi pada ketika itu tengah mengaji ni. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, sebagai contoh saya nak bagi tahu, dalam pengajian kita yang lebih barakah, lebih bagus apabila kita dapat musyafahah, jumpa guru, berhadapan dengannya. Tetapi macam saya sebut, hari ini kita ada kekangan. Jadi apabila kekangan dalam kaedah usulul fiqh, ketika mana ada kesukaran, maka kita kena terbitkan kesenangan. Jadi boleh belajar dalam keadaan ini, tapi kita kena faham kadar macam Prof kita sebut tadi, faham kadar kita, dan tetap juga habis PKP ni kalau boleh mengaji, diizinkan oleh pemerintah untuk pergi kembali, maka saya pun rindu untuk kembali ke pengajian. Sebab betul lah orang kata, bila kita stop learning, kita akan stop earning. Jadi sebab itu, teruskan berjuang dan teruskan pengajian ilmu, tak kira kat mana sekalipun, jangan sampai ditinggalkan. Itu yang paling penting, insya-Allah. Walaupun maksudnya seorang yang berceramah ataupun berkongsi itu perlulah top up ilmunya Betul juga. sangat, sebab saya tengok Baba Ghazali sepanjang foto ni, dia kata yes, bila kita ada kitab yang dah kita mengaji, ambil, tetapi dia kata kamu tetap juga kena membaca juga. Sebab dia kata kalau sekali kita tutup buku untuk baca, kata Babali, maka kamu dah tutup untuk dapat satu benda yang baru. Jadi itulah keadaan dia, apa pun kita kena buat, tambah. Ya. Allahu alam. Itu dia, selalu kita tambah nilai prepaid ataupun prabayar di telefon. Prabayar ilmu kita tak ada pun tambah nilai. Itu bahaya tu. Okey, baik. Mungkin Ustaz Dr. Izhar Arif ataupun Dr. Mia boleh jawab soalan ni. Soalan daripada sahabat kita di Facebook, Laila Dila Rosa, Datuk ya, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sama, selamat Hari Raya juga. Katanya, apakah kaedah pembelajaran agama secara atas talian sejajar dengan bentuk penerimaan masyarakat dalam menerima maklumat agama? Dan adakah ia wajar diteruskan walaupun selepas pandemik COVID-19 ini berakhir? Silakan Datuk. Dia apa pun yang kita nak buat, khairul umuri awsatuha. Jangan melampau sangat kita belajar semua online sampai nak bertanya pun tak boleh. Ya, akhirnya kita sesat juga. Sebab kadang-kadang istilah-istilah dalam ilmu agama ni, dalam ilmu syariah, dalam ilmu akidah, dalam ilmu akhlak, dia ada istilah
Ya. Istilah-istilah ini perlu difahami dengan betul. Kalau tak faham, bahaya. Dia akan menyesatkan. Dan kita akan sesatkan orang lain pula. Ya. Jadi oleh sebab itu, kita kena balance. Kita belajar daripada YouTube. Kita belajar daripada Google. Kita tengok. Pada masa yang sama, kita belajar juga musyafahah. Sentiasa berdepan dengan guru. Berhadapan dengan guru. Dekat situ, kita akan bertanya apa yang kita belajar tu betul atau salah. Jadi nampak tak? Kita kena ada balance antara yang pertama, ambil secara maya. Teknologi. Kemudian, kita bertanya kepada yang pakar. Pada masa yang sama, kita buat rujukan. Nombor 3, rujukan dengan membaca. Iqra. Bacalah. Sedangkan Nabi Muhammad tak boleh membaca. Betul. Tapi turun ayat suruh membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW sebenarnya menggalakkan kita semua untuk membaca, mencari ilmu dalam pelbagai kaedah. Jadi adakah ia wajar diteruskan? Wajar diteruskan. Tidak ada masalah. Sangat wajar diteruskan. Ya. Macam tanyalah Ustaz. Sebelum PKP ada, selepas PKP ada, lepas ni pun akan ada. InsyaAllah. Kan? Dan penting sekarang pun dah ada pernah disebut dah wujud juga nikah secara atas talian. Jadi mungkin Ustaz Fuad boleh boleh merujuk lepas ni kepada apa yang patutnya gurau Ustaz. Boleh, Ya insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kena ambil perhatian bila sebut tentang nikah secara atas talian ni. Nikah atas talian ni, ia bukan boleh diambil mudah. Bukan saja-saja. Dia satu perkara yang dibenarkan ketika PKP atas keizinan majlis agama atau jabatan agama, dan ia terikat dengan syarat yang sangat ketat. Itu ada panduannya Ustaz ya. Bukan main-main, bukan buka laptop terus sah ya. Sah, Tidak boleh. tak boleh Datuk. Okey, baik. Mungkin Datuk boleh membantu juga soalan ini. Ada orang kata World Quran Hour yang dijalankan baru-baru ini adalah bid'ah Wahabiyah. Mungkin bid'ah daripada Wahabiyah kerana menjadikan satu masa membaca Al-Quran serentak, sedangkan boleh membaca Al-Quran sepanjang masa. Bolehkah Ustaz jelaskan ni? Saya tak faham istilah yang dia gunakan. Ini pun akibat terlalu banyak belajar online. Bila pula ada istilah bid'ah Wahabiyah ni? Tak pernah saya bunyi ni. Jadi maknanya perlu difahami. Bid'ah je lah. Ya. Mungkin tomahan dari ini bid'ah antara yang disifatkan sebagai bid'ah hasanah. Ya. Bid'ah, benda baru, bid'ah yang baik. Baik. Kereta, bid'ah yang baik. Yang tak boleh bid'ah dalam agama. Elok solat subuh 2 rakaat, kamu pandai-pandai tambah dia 3. Itu bid'ah yang muharram, bid'ah yang muharramah, yang tidak boleh kita buat. Ya, kita sepatutnya orang kata apa, puasa 29 hari. Tapi sebab rajin sangat 30 hari sepatutnya. Tapi rajin sangat sampai hari Syak, hari Syak pun kau balun juga. Itu tak boleh lah. Itu tak boleh. Jadi lah. maknanya kamu jangan buat benda yang bukan daripada syariat Islam. Tapi sekarang ni bid'ah hasanah yang seperti World Quran Hour ni, dia bukannya benda yang haram, benda yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Oi, baca Quran bang, takkan masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah. Bila nak sebut bid'ah tu jangan terlalu sempitkan, merosakkan, dan menyusahkan orang. Ambil orang duduk buat TikTok tu tak pula kita. Tak dinilai pula ya, Sekarang ni orang nak baca Quran secara online. Sekarang ni buat khatam Quran secara online. Baca Quran masa itu secara online seluruh dunia. Kan bagus tu. Kan, kita mengajak. Menggalakkan orang untuk membaca Al-Quran. Baik. Cuma-cumanya Datuk, kita nak tanya juga Da'i Fuad, Ustaz Fuad ya. Bagaimana Ustaz baru-baru ni ketika bulan Ramadan tular, ada yang mempertikai bacaan Al-Quran secara online beramai-ramai, tak wajar dilakukan. Sepatutnya nak baca-baca sendiri-sendirilah. Sedangkan anak muda seronok bila dapat bersama dengan kawan-kawan, aku baca engkau tengok. Engkau baca, aku tengok. Bagaimana Ustaz melihat perkara ini? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kita tengok benda ni ketika mana dalam sebut tadarus Al-Quran, ada sebahagian ulama yang meletakkan sebagai makruh. Ada sebahagian ini sebut sebagai harus diizinkan, khususnya dalam mazhab kita. Tapi dengan syarat ada orang yang menyimak bacaan. Maka kita panggil sebagai darasa, daripada kata dasarnya itu membawa kepada pengajian pada ketika itu. Walaupun kita terbitkan dalam satu keadaan yang sama. Sama dengan soalan tadi, kalau kita buat World Quran Hour ni,
ni, sama juga bila kita ajak kawan-kawan, apa kata kalau Khamis malam Jumaat cuba kita baca Yasin sebagai contoh. Itu juga hanya sekadar pembawakan yang baik seperti mana yang telah dibahagikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, terletak dua. Sama ada bid'ah itu hasanah ataupun bid'ah itu dolalah yang sesat, Ustaz. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, selagi mana perkara itu ada baik, tolonglah jangan kita halang-halang apa yang anak muda nak buat, apa yang sahabat-sahabat kita nak buat. Pengajian atas talian ni, asalkan yang paling penting guru itu satu orang yang betul dan tepat, rujukannya itu tepat, dan berserta dengan para semangat mereka ini. Jangan sampai kita biarkan hamasah ataupun syaja'ah untuk mereka belajar, kaji ilmu agama Allah terhilang dan terpadam. Ya, saya lihat daripada apa yang diuraikan oleh Al-Fadhil Datuk dan juga Ustaz, kita tidak boleh ataupun sewenang-wenangnya melabel ya Datuk dan Ustaz ya. Janganlah senang sangat melabel. Yang penting berapa juzuk kita baca. Entah-entah daripada pagi raya sampai sekarang tak pegang Quran, itu masalahnya. Jadi insya-Allah kembali lagi selepas ini, banyak lagi kita akan bicarakan Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Kembali selepas ini. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna Islamnya ialah apabila muslimin yang lain selamat daripada keburukan lidahnya dan tangannya. Riwayat Imam Al-Bukhari. Tak kira di mana sahaja anda berada, kini menonton Tanyalah Ustaz Norma Baharu. Dan selamat Hari Raya Aidilfitri diucapkan. Dalam kita patuh kepada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini, janganlah kita rasa muram. Sebaliknya, marilah kita sama-sama sebarkan syiar Islam. Kita sambutlah dengan kegembiraan Syawal yang menjelma ini, insya-Allah. Cumanya janganlah pergi beraya. Tak boleh ya, duduk di rumah insya-Allah. Cumanya para penonton sekalian, hari ini kita sama-sama bincangkan agama atas talian bersama dengan Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif ataupun Dr. Mia dan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mukhtar ataupun Ustaz Semangat. Itu dia, dua-dua ada branding nama. Saya je belum, nantilah saya fikir apa entahlah. Bukan Ustaz bola baru berjinak lah itu. InsyaAllah. Cumanya hari ini Datuk dan juga Ustaz, kita bicarakan tentang agama atas talian. Satu soalan yang cantik daripada orang Sabah, penonton setia kita, iaitu Aisyah Haji Yusof dari Kimanis, Papar, Sabah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i juga semua warga kerja penerbitan. Waalaikumsalam. Katanya, adakah kita hanya boleh mempercayai dakwah atau ilmu agama yang disiarkan atas talian oleh tokoh-tokoh agama yang tersohor sahaja, atau semua pendakwah, termasuklah yang dari luar negara? Mohon pencerahan Ustaz. Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Asasnya pertama sekali, masyhur adalah merupakan satu bahagian rezeki bidang perkara yang lain. Seseorang yang masyhur itu bukan bermaksud semua ijtihadnya tepat, dan bukan bermaksud ijtihad dia boleh memanggah ataupun menolak ijtihad yang lain. Sebab al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Tidak menafikan yang lain. Tidak menafikan yang lain. Wabil hasil, saya jumpa maklum, saya ada kenal banyak orang masyhur yang alim, tetapi banyak juga yang saya jumpa orang yang tak masyhur tapi masya-Allah tabarakallah ilmunya cukup alim. Kan itu Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini seperti kita semua yang bersama dalam mazhab al-Imam Syafi'iyah, berakidah dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita hari ini mungkin bersama kerana keadaan mazhab Imam Syafi'i ini yang punya anak murid yang terlalu ramai. Dan keadaan itu juga berlaku kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Dia ada banyak anak murid yang popular. Ada Al-Ghazali, ada An-Nawawi, dan keadaan itu menjadikan kaedah pemahaman Islam yang mereka aturkan, yang mereka lazimkan itu tersebar dalam keadaan yang sangat baik. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang begini, hari ini jadi juga satu fenomena, orang kata, oh saya nak pergi kepada ustaz yang masyhur. Ustaz yang tak masyhur ini insya-Allah kita nanti-nantikan, biarkan saja begitu. Ada pula dikelaskan. Dikelaskan begitu. Yang ni papan atas kalau orang Indonesia panggil. Ataupun ustaz kondang, ustaz popular. Jadi bila keadaan tersebut, ustaz kondang ni kita pergi. Ustaz yang kurang sikit kita tak pergi. Keadaan ini merugikan kita pada hakikatnya. Sebab wabil hasil sebenarnya laula murabbi ma'raftu rabbi. Pada hari ini yang kita nak biarkan guru yang kita belajar dengannya itu mampu untuk bawa kita sampai kepada Allah SWT. Kalau guru itu masyhur dan dia ada kemampuan untuk bawa kita kenal Allah,
maka ikuti dia. Tetapi kalaulah dia mungkin belum ada nama ataupun atas sifat tawaduknya itu, atas sifat uzlahnya itu, kita masih boleh ambil keberkatan dengan dia, ambillah. Yang penting jangan kita judge para alim ulama kita, tuan-tuan guru kita, sebab mungkin kita hanya melihat daripada sudut pandangan luar sahaja, tetapi kemampuan mereka dan pengiktirafan orang alim yang lain itu lebih tinggi terhadap mereka. Sebab kata pepatah lah apa, bagi hanya jauhari mengenal manikam. Orang alim je kenal dunia alim. Kadang-kadang orang kata dia tak popular, dia tak alim, tak semestinya. Sebab itu kalau dia tahu dia cerdik, maka dia kenal dengan siapa yang dia nak mengaji. Masya Allah. Itu dia cantik huraian daripada Al-Fadhil Ustaz. Cumanya itu dari sudut pandang kita melihat daripada perspektif guru lah ya. Cumanya Datuk, ada satu soalan di WhatsApp ni berkitab membaca tanpa guru pula. Ini masalah juga ni. Di WhatsApp soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Samalah. Bagaimana cara berkesan untuk menyampaikan pengajian agama dalam talian agar tidak menjadi pincang dan dipandang sepi oleh ummah yang dahagakan ilmu agama? Adakah cukup hanya membaca kitab-kitab yang benar atau adakah cara penyampaian dan pengalaman guru juga turut penting dalam menyampaikan ilmu agama? Baik, belajar ini dia tak boleh hanya membaca semata-mata. Dia perlu berguru. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW adalah guru kepada umat manusia. Bayangkan Nabi SAW diutuskan, para sahabat radhiyallahu anhum sentiasa menghadap dan berada di sisi Nabi SAW. Setiap ayat yang turun akan ditafsirkan, akan dibincangkan, akan dijelaskan kepada para sahabat. Akan dilihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Semua itu dilihat dengan begitu detail sekali. Jadi dalam hal ini kita tidak boleh hanya membaca semata-mata, tetapi kita kena berguru, bertanya dan kemudian menganalisa, menerusi ilmu yang kita ada. Wallahu alam. Cumanya yang di awal tadi, bagaimana cara untuk kita menggunakan cara yang berkesan untuk kita menyampaikan dakwah itu? Bagaimana Datuk? Cara berkesan untuk kita menyampaikan dakwah, pertama, pastikan kita melakukan persediaan. Termasuklah dari sudut ilmunya. Mestilah. Maknanya kalau nak bercakap, bacalah dulu. Kan? Kata macam ni, hari ni saya nak datang. Memanglah kosong kat depan saya ni, tapi berapa banyak dah buku saya baca untuk memastikan benda itu sampai. Sebab kata sembang santai kan. Jadi kalau kita sembang santai, biar sampai. Jangan sembang santai terus. Tak, dia mesti kena buat persediaan, membaca, ingat, hafal beberapa poin-poin penting untuk disampaikan agar ia tidak kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan preparation ataupun melakukan persediaan. Selain membaca, buat rujukan, buat mutalaah, kita buat persediaan. Persediaan rapi bermaksud apa kata-kata yang sesuai untuk kita gunakan, apa ayat yang sesuai, apa baju yang sesuai, semua kena cek. Saya pula kena tahu hari ni kita nak live, katakan nak bersiaran, kita kena tahu macam mana ni, kena pakai baju warna apa, kena cari baju warna apa, tengok dia punya background warna apa, semua tu kena tahu. Itu persediaan. Jadi kita tak kelang kabut. Nampak tak? Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, untuk menyampaikan dakwah yang berkesan, kita ni sendiri kena berubah ke arah yang baik. Jangan mengharap saja yang baik tetapi kita tak nak yang baik. Wallahu a'lam. Baik, saya suka dengan jawapan daripada Datuk itu. Kita sendiri kena berubah jadi baik untuk orang lain mengikut. Suka untuk saya tanyakan soalan ini dan saya mengharapkan kedua-dua panel kita menjawab. Jadi kita tanyakan dululah, mungkin Datuk dulu boleh menjawab. Tadi, skop bagaimana agama atas talian ini sebenarnya sangat besar prospek ataupun peluangnya. Dan saya nak tanya dari skop sebagai ibu bapa. Sekejap lagi Ustaz dari skop anak muda. Dari sudut ibu bapa lah, sebagai bapa sendiri, adakah perlu menyediakan ruang kepada anak, mendedahkan anak dengan teknologi supaya mereka dapat mengikuti ilmu agama? Betul. Kita tidak sekarang ni zaman teknologi. Zaman teknologi yang sangat canggih. Pembelajaran secara maya, perbincangan secara maya, nota secara maya, kelas pun kelas secara maya. Sekarang ni pula kita boleh tengok, kalau student kita ada 200 orang kita boleh tengok. Pada masa yang sama kita boleh share pula kita punya nota.
Bila share pula kita punya PowerPoint, nak kata hebatnya teknologi. Kita tidak boleh memisahkan anak kita dengan teknologi. Zaman dulu kalau saya nak cari sepotong ayat, saya kena ambil dipanggil Mu'jam Al-Quran, Al-Fazul Quran. Betul. Saya kena buka satu-satu, cari satu-satu tu. Mana ayat tu duduk. Betul. Dulu, sekarang tak payah bang. Google letak satu ayat, semua keluar. Nak yang betul, yang salah, semua keluar. Di situ semua ada. Semua ada kat situ. ada. Jadi oleh yang demikian, ya tuan-tuan dan puan, kita tidak boleh memisahkan anak kita, keluarga kita daripada laman sosial, daripada teknologi. Tetapi kita kena didik dan garapkan kepada mereka bagaimana nak menjadikan teknologi ini sebagai pembantu, pemudah cara kepada kita. Bukannya ia sebagai utama. Utamanya kita kena rujuk kepada asal. Macam saya mengajar di universiti, saya akan suruh pelajar-pelajar rujuk buku asal. Rujuk buku asal. Tak bolehlah kita tahu ramai ustaz-ustaz tulis buku. Betul. Ya, dia orang tulis mazhab Syafi'i. Ustaz Fuad tulis mazhab Syafi'i mengatakan. Mana rujukan tu? Mazhab Syafi'i. Oh, saya rujuk daripada Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh Islami. Tak boleh. Wahbah Az-Zuhaili dia mengutip, dia kumpul semua mazhab dalam satu buku dia. Betul ke? Takut ada yang terlepas pandang. Kita bukan nak kata Dr. Wahbah Zuhaili itu tak betul. Sebab itu guru saya tahu macam mana, betapa detailnya dia. Tetapi kita kena faham bahawa rujukan ada kalanya mungkin tersalah cetak, mungkin tersalah itu dan ini. Maka kita kena buka balik. Dia kata mazhab Syafi'i, dia rujuk dalam kitab Mughnil Muhtaj. Buka balik. Oh, ada. Di Imam An-Nawawi, dia rujuk dalam kitab Al-Majmu'. Buka balik. Ataupun Syarah Muhazzab, kita buka balik. So kita tengok adalah pandangan-pandangan yang disebut oleh pengarang itu. Barulah kita akan jadi matang. Dan itulah dinamakan sebagai adab merujuk rujukan itu. Jadi bahan secara maya ini sangat perlu dan kita kena dedahkan pada anak-anak. Bahkan mereka lagi advance daripada kita sebenarnya. Ni yang kita guna ni, nampak macam ni, kita beli ni, harga dia bukanlah murah. Bukanlah murah. Tapi sebenarnya mahal berbaloi dengan apa yang ada dalam ni. Saya pun tak tahu, rupanya sekarang nak bayar zakat, buka yang kamera je. Betul. Saya punyalah kena ingat kena ambil kod lah, kena type tak payah. Buka kamera tu letak, zap, dia dapat detect. Bayar zakat terus, berapa kau nak bayar. Alhamdulillah jalan. Tapi bang, kita ni jahil teknologi, itulah akibatnya. Itulah anak muda ya. Anak muda. Kita risau takut-takut masa depan lah. Nanti nak dapat duit raya, dia scan barcode juga. Betul. Okey, baiklah. Itu Nampaknya mungkin. tu. Ya, insyaAllah. Cumanya mungkin masa lain kita akan bincang lagi lah tentang bagaimana anak muda pula pandangannya bagaimana untuk mendapat ini ilmu melalui atas talian ini. Cumanya kesimpulan daripada Datuk Dr. Mia, bagaimana agama atas talian ini sangat penting, tetapi ada perkara yang kita kena ambil peduli. Silakan. Mudah je. Satu kaedah, satu kata-kata ulama yang cukup indah. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukannya ia akan datang. Kita jangan pula nantikan tunggulah ilmu datang. Kita kena mendatanginya. Sekarang ni ilmu secara online itu ilmu datang. Tetapi kita kena usaha mencari guru. Cari tempat-tempat untuk belajar agar kita dapat guru yang betul, ilmu yang betul, ilmu yang sahih. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita tidak akan sesat. Belajar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Kita belajar betul-betul fiqh mazhab Syafi'i dulu. Jangan duduk berterabur kejap lagi belajar mazhab Hambali, kejap Hanafi, Maliki. Kesana kemari. Jangan kesana kemari kita pening kepala. Jangan, kita buat satu-satu, belajar satu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian fiqh mazhab Syafi'i. Lepas tu akhlak yang betul. Mana Imam Al-Ghazali dah pandai semua dah. Barulah pindah kepada ilmu-ilmu yang lain yang lebih besar dan lebih luas dan lebih mendalam. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil. Ustaz, macam mana anak muda agama atas talian ini? Pada saya insya-Allah yang paling penting sekarang ini yang buat baik teruskan kita sampaikan, lakukan kebaikan. Cuma yang paling penting kealiman dan kesalehan itu tak datang hanya dengan pengajian, ianya datang dengan pengamalan terhadap ilmu itu. Kalau barakah ilmu itu dia akan jadikan kita kuat beramal, ingat kepada Allah, ingat kematian, jadi soleh, jadi beradab. Tapi kalau ilmu itu setakat aksesori, dia hanya akan menjadikan kita berilmu, tidak beradab, tidak beramal, dan ia akan ibarat
satu tim yang kosong berjalan, ketuk bunyinya kuat tetapi impaknya tidak besar. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita semua daripada fitnah ilmu sebegini, insya-Allah. Baiklah, untuk menutup majlis ataupun program kita Tanyalah Ustaz Nur Baharu pada pagi ini, mungkin Ustaz boleh mengetuai bacaan doa, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna abiduka wa banu abidika wa banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واشفعنا بالقرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا منان يا رحمن يا مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنين وبشرنا بالغنى إلى 120 حسنة والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif yang sudi bersama dengan kita, dan juga Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar yang turut sudi bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah selamat Hari Raya. InsyaAllah boleh beraya di rumah ke? Tak boleh ya. Duduk di rumah ajalah. InsyaAllah. Dan kepada para penonton sekalian, tidak salah mencari ilmu agama atas talian. Cumanya cara yang betul, sumber yang betul, dan insya-Allah niat yang betul. Paling penting ilmu itu didatangi, bukan ia datang. Alah, macam anak kita kan nak cari duit raya, bukan duit raya datang, dia kena cari. InsyaAllah mudah-mudahan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Terus sebarkan syiar Islam. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sehingga itu saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Adalah aku mengenang pemilikku. Kita pohon kemenangan meroboh kota keakuan. Ini saatnya yang ku nanti-nanti. Mereka yang dilanda